Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang saudara sekalian tahu bahawa tajuk forum kita pada hari ini adalah pengorbanan menjana Muslim unggul. Okey, sebelum saya mulakan forum kita pada hari ini, eloklah jika kita berkenal-kenal dahulu dengan panel kita, iaitu di sebelah saya Ustaz Muhammad Akramin bin Kamarazaman. Beliau sekarang menuntut di Jamiah WISE, Jamiah Ulum Islamiyah, dan sekarang belajar di peringkat PhD, dan beliau memulakan menuntut ilmu di sekolah menengah Madrasah Thanawiyah Ad-Diniyah Izzuddin Shah di Ipoh, Perak, dan seterusnya menyambung BA di Jamiah Islamiyah Al-Alamiyah di Malaysia, dan seterusnya MA di UKM, dan sekarang masih lagi menuntut di Jamiah Ulum Islamiyah di marhalah doktorah, dan seterusnya. Panel yang kedua ialah Ustazah Siti Haslizah binti Mat Yusof, bersekolah di Sekolah Menengah Ma'had Al-Muhammadi Perempuan Kelantan, dan seterusnya menyambung BA di Jamiah Islamiyah Al-Alamiyah dengan takhasus Bahasa Arab dan Kesusastraan, dan juga MA di universiti yang sama. PhD berpindah ke Universiti Urduniyah, Jamiah Urduniyah, dan sekarang di dalam marhalah menulis untuk menghabiskan sijil PhD, untuk mendapatkan sijil PhD-nya. InsyaAllah didoakan semoga berjayalah, termasuk sekali dengan ustazah-ustazah yang lain, insyaAllah. Dan tanpa anda melengahkan waktu Ustaz melengahkan waktu untuk round yang pertama, Ustaz Akramin adalah panel yang pertama dan Ustazah Haslizah adalah panel yang kedua. Okey, untuk round yang pertama, soalan yang pertama Ustaz. Kat sini ada 4 round. Setiap round diperuntukkan ada 10 minit. Dan round pertama soalan daripada Ana, round kedua soalan Ana, dan round ketiga dibuka kepada penonton. Siap sedialah penonton dengan soalan-soalan masing-masing. Dan round yang keempat adalah kata-kata nasihat dan juga perkongsian daripada ahli panel. Tanpa membuang masa lagi, Ana bertanyakan kepada Ustaz sebagai soalan yang pertama Ustaz, iaitu apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan pengorbanan dan Muslim ini Ustaz, sebenarnya Ustaz, maksud dia, dan kenapa ya kita harus berusaha dan mengorban ataupun melakukan pengorbanan ni untuk mengejar sesuatu, sedangkan apa yang kita maklum, semua benda ni telah pun termaktub di Lauh Mahfuz, iaitu qada dan qadar telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kenapa kita harus berkorban Ustaz? Dan di sini ana minta lah Ustaz menjelaskan akan persoalan ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yang saya hormati Ketua Majelis berkhidmatullah, seterusnya panel yang kedua Ustazah Haslizah, dan kepada pilihan pertama panel sepatutnya Ustaz Mustafa, dan juga pilihan kedua ahli panel kata Ustaz Usab, dia ada pilihan ketiga. Jadi soalannya rasa macam nak kena apa, nak dinilai oleh pilihan kepada kedua. Sebenarnya kita buat program ini berdasarkan ataupun bersempena dengan Hari Raya Korban. Jadi kita selalu membincangkan tentang apa di korban, dan selalunya bila kita sebut korban ini, kita akan melihat kepada roh
Aidil Adha yang kita sambut saban tahun ataupun setiap tahun, yang mana selalunya orang akan merujuk kepada apa yang berlaku ataupun apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya ataupun yang dilakukan oleh kedua-duanya untuk menepati ataupun untuk memenuhi permintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kalau kita lihat ke dalam ayat dalam surah Safat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayat itu selalu kita rujuk. Kita nak menggambarkan bagaimana seorang nabi yang menerima mimpi 3 kali berturut-turut, menyembelih anaknya dan memenuhi atau cuba untuk memenuhi kehendak mimpi tersebut dengan meyakini bahawa itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita lihat bagaimana kedua-dua anak dan ayah ini sanggup, seorang ayah yang dia sanggup berkorban ataupun mengorbankan anak, dan anak sanggup mengorbankan diri untuk memenuhi kehendak yang dia yakin bahawa ayah itu adalah seorang nabi yang betul, yang benar. Tetapi kita lupa bila sebut tentang pengorbanan, kita lupa dalam Al-Quran sendiri Allah telah menceritakan dengan banyak tentang pengorbanan. Dan Allah telah menceritakan daripada awal manusia diciptakan sendiri pun Allah telah meminta pengorbanan daripada manusia. Yang mana dalam surah Al-Ma'idah, di mana Allah sebut waslu alaihim naba abnai adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Qala laqulannaka qala inna ma yataqabbalu Allah minal muttaqin. Jelas. Itu kisah yang Allah dah ceritakan bagaimana mereka awal manusia itu hidup atas bumi sudah pun berlaku satu pengorbanan. Maknanya korban ni bukan benda yang baru, bukan benda yang maknanya baru kita nak cerita sekarang. Daripada awal manusia hidup sudah ada pengorbanan. Tetapi kita lihat bagaimana, saya cuba nak bawa bagaimana konsep pengorbanan yang manusia faham dengan apa yang sepatutnya agama tuntut. Sebab kalau kita lihat balik kepada ayat yang kedua sebutkan tadi, kisah Qabil dan Habil, bagaimana Allah meminta pengorbanan untuk menentukan siapakah yang akan mengahwini, berkahwin. Sebab bila Allah lahirkan anak kepada Nabi Adam alaihissalam, Allah kurniakan anak dilahirkan dengan kembar. Qabil dan Habil masing-masing ada kembar perempuan. Jaranglah kalau kita ni nak kata jumpalah kembar perempuan lelaki ni, jarang. Biasanya sama jantina berlaku, tapi jarang-jaranglah berlaku. Tetapi Allah berikan hikmah yang besar, di mana Habil ini Allah berikan dia punya kembar seorang yang cantik, adik kembarnya cantik. Tetapi Qabil adik kembarnya dia terbalik. Qabil adik kembarnya cantik, Habil adik kembarnya dikurang cantik. Tetapi Allah takdirkan, Allah tetapkan bahawa untuk menambahkan zuriat keturunan Bani Adam mesti kahwin bersilang. Maknanya mesti Qabil kahwin dengan adik Habil, Habil kahwin dengan adik Qabil. Tetapi lah keadaan bila tengok kepada rupa paras, maknanya Qabil cuba untuk merebut peluang untuk berkahwin dengan adiknya sendiri yang lebih cantik berbanding adik Habil. Dia hanya memberikan korban yang pada dia sekadar dianggap tuntutan Allah itu benda yang sekadar melepaskan datuk di tanggung. Maknanya sekadar tuntutan biasa. Tidak, apabila korban Habil yang diterima, dia tidak dapat terima. Bahawa seolah-olahnya apa yang dia bawa sebagai korban itu satu yang dianggap sudah baik, tetapi di sisi Allah belum lagi cukup baik. Jadi maknanya pertama yang kita lihat, Habil memenang pengorbanan itu untuk merebut cinta. Disebut cinta ni memang kata manusia ni dia akan sanggup buat apa sahaja untuk cinta. Sanggup buat apa sahaja untuk cinta. Tak kira lah, walaupun mungkin terpaksa mengorbankan kasih sayang ibu dan ayah, dia sanggup lagi ikut lelaki ataupun lagi ikut perempuan. Tapi kalau lelaki ikut perempuan lagi ni macam pelik lah sikit kan. Dia jadi macam jadi macam di manakah kekuatan lelaki kalau dia pula ikut perempuan, dia jadi pelik sikit. Tapi biasanya dia terbalik. Biasanya lelaki yang ikut perempuan. Biasanya perempuan ikut lelaki. Dia macam tu. Jadi di situ orang sanggup
Itu sebab kalau kita tengok di Malaysia berlaku, mungkin bagi mungkin dalam duduk sini, sepanjang tempoh 3-4 tahun tu, mungkin perkabaran tentang kes-kes melibatkan perempuan lari ikut lelaki yang bukan agama, maknanya yang Kristian kena ramai banyak. Kenapa kena cinta? Sanggup korbankan agama kerana cinta. Jadi daripada awal lagi Allah dah ceritakan bagaimana manusia sanggup buat apa saja untuk perempuan. Tetapi itukah yang diminta oleh Allah dalam bentuk pengorbanan? Ataukah itu maksud pengorbanan yang Allah tuntut? Bukan itu yang sebenarnya Allah tuntut sebenarnya untuk pengorbanan. Jadi dalam tafsir, kalau kita tengok dalam tafsir, tengok sikit lah sebab masa tu suntuk kan. Jadi kita dapat masa pun semalam baru dapat confirmation tu, kita sikit lah. Kalau ikut dalam tafsir yang ditulis oleh tafsir Tahrir wa Tanwir oleh Ibn Ashur, disebut bahawa kalimah kurban ini ataupun kalimah disebut kurbanan dalam ayat tadi, sebenarnya kalimah yang asal kalimah jamidah. Daripada situlah timbulnya kalimah qarabah. Kalimah qarabah. Dan kita lihat dalam Al-Quran, kalau siapa maksudnya kata-kata di sini ada mu'jam Al-Quran kan. Banyak sebenarnya dalam ayat-ayat Al-Quran Allah merujuk kepada banyak kalimah qurba, bil qurba wa yatama contohnya kan. Wa ati bil qurba haqqahu contohnya. Ataupun dalam ayat yang lain contohnya dalam surah Al-Waqi'ah disebut as-sabiquna ulaikal muqarrabun. Maknanya merujuk kepada sesuatu yang rapat. Muqarrabun ni maknanya orang yang rapat kepada Allah. Bil qurba maknanya orang rapat dengan kita. Di kalimah itu berpunca daripada kurban. Tetapi kurban ini maksud yang ditutup oleh Allah bukan maksudnya sekadar maknanya hubungan rapat yang kita kata bil qurba tadi, tetapi maknanya apa yang kita buat untuk merapatkan kita dengan seseorang. Itu sebab ayat kisah pertama manusia, Allah lihatkan bagaimana manusia kena pilih antara nak rapat dengan wanita ataupun nak rapat dengan Allah. Wanita atau Allah, antara dua. Jadi Habil memilih untuk merapat diri kepada Allah. Maknanya dia tidak memandang kepada tuntutan itu untuk memenangi hati yang terima. Tetapi melihat kepada itulah tuntutan dia sebagai hamba Allah, bukan sebagai maknanya untuk memiliki hendak zawaj yang disyaratkan ketika itu. Dan kalau kita lihat kepada ayat yang lain juga, kalau kita balik kepada suasana kita zaman sekarang ni, Allah juga menyebut dalam beberapa ayat yang lain Contohnya dalam satu surah, surah Sabah disebut wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila shalihan fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'f bima amilu wa hum fil ghurfati aminun. Bukanlah harta kamu ataupun anak-anak kamu yang merapatkan kamu kepada kami, kata Allah. Maknanya kita kena bezakan antara kita nak mengejar apa sebenarnya, untuk mengejar kasih sayang manusia atau mengejar kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam satu ayat yang lain, la yanalallaha haluhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Ayat ini dalam surah Al-Hajj Allah sebut dengan jelas. Kalau kita lihat konteks kita melakukan korban di ada Adha ni, Allah sebut, dan bukanlah sekali-kali yang rapat kepada Allah itu ialah yang datang kepada, yang terima oleh Allah itu ialah daging yang kita korbankan daripada sembelihan kita ataupun darah dia, tetapi sebenarnya ialah takwa kita. Kita buat itu kenapa? Itu sebab dalam buat sembelihan kita tengok bagaimana haram untuk kita makan sembelihan yang dibuatkan kerana Allah. Macam contohnya kalau tadi ada bicara korban pagi tadi, ada bicara sembelihan pagi tadi, kata sembelihan yang makan ekor kan. Katalah sembelih tu dia kenapa? Aku nak tunjuk bahawa aku ada sembelih. Contohnya, nak kira ikut segi hukum dah tak boleh. Hukumnya adalah haram untuk dimakan. Sebab apa? Bukan sembelihan itu yang dilihat, ikhlasan kita macam mana ataupun tujuan apa di korban itu yang perlu dilihat. Kemudian berbalik kepada soalan tadi, bila sebut tentang kenapa perlu berkorban. Dari 2 minit baru nak masuk kepada soalan yang kedua kan. Kedua soalan tu sebenarnya satu soalan. Kenapa perlu berkorban?
Kita tanya diri kita. Lihat kepada ayat yang saya bacakan daripada ayat kedua tadi. Kenapa Nabi Ibrahim perlu berkorban dan perlu mengorbankan anak? Kita pasal mengorbankan dia punya kesilapan seorang anak dan mengorbankan anak dia sebab kerana Allah. Kenapa? Kita kena tanya diri kita kenapa. Jadi kalau kita nak banding kita, kenapa aku nak berkorban untuk orang lain? Sedangkan sebenarnya hidup kita ni, kita kena ingat, kita bukan hidup untuk seorang diri. Saya selalu sebut dengan kawan-kawan kalau di Malaysia pun, sekali saya kata, tak ada orang dia boleh hidup dalam keadaan dia boleh hidup seorang diri. Tak ada orang dia boleh tanam barang padi sendiri, dia boleh buat kolam ikan sendiri, dia boleh kilangkan ikan untuk jadikan sate, dia boleh buat kilang barang, tak boleh. Jadi hidup kita perlu kepada orang lain. Jadi kita tak boleh nak tanya diri kita kenapa aku nak korbankan diri untuk orang lain, tak boleh. Sebab hidup kita memang dijadikan oleh Allah untuk berkorban. Berkorban masa, mengorbankan kasih sayang, mengorbankan anak dan sebagainya. Kalau korban anak maksudnya sembelih anak, banyak korbankan anak maksudnya kadang-kadang masa kita gunakan anak itu untuk tujuan agama. Untuk tujuan agama, bukan untuk tujuan yang kepentingan diri. Kadang-kadang ada juga ayah yang dia suka, anak pertama dia dah susun, engineer. Anak kedua doktor, anak ketiga lawyer, anak keempat lagi lawyer buruk. Siapa dia dah tak tahu di mana kan. Jadi dia susun. Kadang-kadang anak tu dia tak minat ke situ. Tapi dia korbankan anak itu untuk tujuan nak kebanggaan. Anakku bila besar, maksud saya jadi orang yang berguna. Ada yang juga ayah begitu. Kadang-kadang dalam agama tidak boleh. Jadi kalau kita nak lihat kepada kenapa perlu berkorban, sebab bila kita balik kepada qadar, kita kena ingat qadar itu ada dua, mu'allaq dengan mubram. Ada yang perlu kita mengejar cita-cita, kerana itu bukan semestinya takdir kita akan berlaku tanpa usaha. Itu sebab dalam bab tawakal ini dia kena bergantung kepada usaha. Dia bukan kata kita sampai Jordan, saya sampai Jordan kan, tak pula tak belajar. Kita kalau takdirnya Allah kata dapat PhD. Dia tak belajar. Dia duduk saja-saja, pergi jalan, pergi Baqa'ah, jalan pergi Aqabah kan, jalan pergi ke Mesir dan sebagainya, relax. Waktu nak tulis, beritahu kat isteri, tolong tuliskan, relax. Waktu nak buat PhD. Kalau macam itulah, yang kita faham takdir, maka itu bermakna kita sudah silap faham tentang maksud qadar dan qadar. Sebab qadar itu macam saya katakan, ada mubram, ada yang mu'allaq. Bergantung kepada apa yang kita buat, barulah benda itu akan berlaku. Bukan maknanya tidak akan berlaku, tapi Allah bagikan satu ruang untuk tidak memberitahu kepada kita apakah nasib kita, untuk kita diuji. Adakah kita mampu untuk berusaha untuk mendapatkan apa yang Allah tetapkan kepada kita. Yang beliau ayukum ahsanu amala itu sebagai panduan hidup kita sebenarnya. Untuk diuji, yang manakah di kalangan kita ini yang paling baik amalan dia. Jadi kalau kita kata takkan lulus macam mana pun akan lulus, kita pun tak usaha, tidak ada gunanya. Allah bagikan satu ruang di mana kita tidak tahu. Kalau kita tak tahu, kalau masa kita tanya pada masa sendiri kan, aku esok jadi macam mana ke esok. Jadi kalau tahu dah, tak boleh relax kan. Macam saya pergi kuliah, saya tahu dah esok pesara takkan tanya dah apa soalan, aku relax, mudah. Itu sebab kita kata kita kena berusaha dalam apapun kerja kita buat, sebab kita tidak tahu apa yang akan berlaku. Itu sebab kita perlu berkorban untuk mendapatkan apa yang kita sepatutnya dapatkan untuk masa akan datang. Jadi saya rasa itu sedikit. Kalau boleh menjawab ataupun mungkin ada kekurangan, saya serahkan kepada ahli panel, kepada moderator. Okey, terima kasih Ustaz atas penerangan tadi. Oleh itu, sekarang ni kita tahulah bahawa korban itu perlukan keikhlasan, dan juga korban itu adalah satu tuntutan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap setiap individu Muslim. Dan yang ketiga, korban itu dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan soalan yang kedua berbalik kepada panel kita yang kedua, Ustazah. Kat sini kita dah tahu apa itu masuk korban dan juga kenapa kita perlu berkorban. Namun soalan yang kedua ini, Ana ingin bertanya pada Ustazah, apakah sebenarnya persiapan yang mesti ada kepada orang yang perlu ataupun untuk melakukan pengorbanan ni, Ustazah? Yang mana secara analoginya kita boleh buat macam ni lah. Seperti kita pergi ke medan peperangan, apakah peralatan ataupun senjata yang perlu kita bawa untuk masuk ke medan peperangan ni, Ustazah, supaya kita ni tak berkorban dengan sia-sia, Ustazah, ataupun tak terkorban dengan sia-sia?
Okey, mohon penjelasan kat situ Ustazah. Saya tak boleh guna mic ya. A'udzubillah samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa ilaikal mustaqa wa bikal musta'an. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salatan wa salaman da'iman ala nabiyyina wa habibina wa shafi'ina wa mukhrijina min adh-dhulumati ila an-nur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Hari ini aku bergandengan dengan sang lelaki aman. Walaupun aku insan yang bernama perempuan, namun insya-Allah hatiku tetap cekal berkekalan. Yang saya mulaikan Tuan Pengerusi Majlis Al-Aqsul Muhtaram, Ustaz ahli panel yang saya hormati, A'adha al-Barnamij, Komiti PMA, Ikhwah akhwat muslimin muslimat, dan saya kasihi al-a'izza al-ahibba, uhayyikum tahiyatan fil Islam. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Soalan bagaimana kita nak tahu persiapan kita, bagaimana kita nak tahu kita ni pengorbanan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Ya, nak tahu pengorbanan kita ini sia-sia ataupun tidak. Jawapan dia mudah sahaja ya. Jawapan dia mudah sahaja hanya dengan satu perkataan. Tetapi dia punya tatbik, dia punya aplikasi dia memang cukup susah. Namun susah ini bila anda sudah mengetahui dunia pada jawapan ini, insya-Allah dia akan menjadi. Jawapan yang saya maksudkan supaya kita pengorbanan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita kena ada ikhlas. Sebelum saya nak berbicara tentang ikhlas, dan ikhlas ini memang satu perkara yang besar ya. Kalau kita, dan ustaz saya ada buat buku tentang ikhlas. Ustaz saya, ustaz anda ya, dia buat buku tentang ikhlas ini ya. Banyak perkara-perkara yang dia bincangkan tentang ikhlas. Jadi sebelum saya nak masuk tentang arti pengertian ikhlas itu sendiri, saya pun nak bawa cerita juga ya, sebagaimana ustaz tadi, ustaz kita tadi cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya pun nak bawa juga cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana yang kita tahu, dan kalau kita pergi raya mana-mana pun, raya Aidil Adha, secara muazzamnya ramai orang memperkatakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam. Saya lama dah tak raya kat kampung. Dah kat sini ni dah 4 kali dah raya haji. Tu ada tanda-tanda dah tu. Okey. Dah kat kampung pun lama dah tak raya. Masa dulu dekat UIA dulu pun raya dekat UIA je, kat masjid UIA. Jadi kalau kita pergi dengar khutbah, ya, orang berkhutbah, orang baca khutbah ke berkhutbah? Berkhutbah yang betulnya, bukan baca khutbah. Ya, bila baca khutbah itu, dia orang akan sebut, khatib, imam akan sebut tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Masa tu, bila saya dengar orang baca khutbah, berkhutbah, maka adalah sebahagian dari wanita ni duduk sepon, apa ya? Rasa sedih dengan apa yang dikisahkan oleh khatib tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita nak bawa sebenarnya kita nak berhenti ke nak sambung? Nah, berbalik kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana tadi ustaz dah baca tentang dalam ayat Al-Quran, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya
qala inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah min as-sabirin. Falamma aslama, okey saya tak baca lagi. Saya nak ambil tentang mimpi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni dia bukan Jibril datang bagi tahu dia mimpi je. Dia mimpi je, bukan Jibril datang. Tapi kita tahu, sebagaimana yang kita tahu, kita belajar mimpi Nabi ini menjadi perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi Ibrahim daripada bangun daripada mimpi dia, bangun daripada tidur dia, kemudian dia beritahu pada anak dia Nabi Ismail alaihissalam. Dia kata, ya bunaya ini arafil manam. Aku tengok dalam mimpi. Ani adbahuk, aku sembelih kamu. Bila saja Nabi Ibrahim cakap macam tu, Nabi Ismail jawab, ya abati fa'al ma tu'mar. Nabi Ibrahim, Nabi, orang yang anak Nabi, orang yang bakal dilantik menjadi Nabi. Ya, dia sebut ya abati fa'al ma tu'mar. Sepatutnya jawapan daripada ayah dia kena jawab, ya abati fa'al ma tara. Sepatutnya macam tu. Tapi macam mana Nabi Ismail ini dia dapat jawab ya abati fa'al ma tu'mar. Seolah-olah memang Nabi Ismail ini dia dah tahu ini adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok cerdik anak Nabi. Boleh tak anak kita jadi gitu juga? InsyaAllah. Ya, bila baca ayat ni saja saya terfikir, Masya Allah, ya Allah nak jadi jugalah cerdik macam Nabi Ismail alaihissalam. Dia jawab, jawapan ni dia tak kata makara, dia kata masuk. Okey, dan insya-Allah mudah-mudahan kita juga boleh jadi cerdik macam Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kemudian seterusnya Nabi Ismail kata satajiduni insya-Allah minas sabirin. Lepas saja dari ni, daripada tu, bila dia dapat jawapan macam tu dari ayah dia, bila dapat jawapan saja dari anak dia, Nabi Ismail pun falamma aslama. Kemudian dia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua orang ni tengah bulat-bulat. Kalau tengok dalam terjemahan pimpinan Ar-Rahman, dia kata dia tengah bulat-bulat. Terus patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian wasallahu lil jabin, kemudian dia rebahkan anak dia. Nabi Ibrahim ini rebahkan anak dia Nabi Ismail itu, ya. Kemudian bila dia rebahkan, dia terus nak sembelih anak dia tu. Terus nak sembelih anak dia, kemudian ya, Nabi Ibrahim palingkan muka. Bimbang takut nanti rasa sedih balik nak sembelih, ya. Tengok dalam tafsir Ibn Katsir, dia kata dia palingkan muka. Ya. Kemudian wanadainahu ya Ibrahim. Terdengar suara Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Ya, kamu telah membenarkan mimpi tadi. Maknanya kat sini Nabi Ibrahim dia serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira lah nak jadi apa jadi je. Sebab ini wahyu dari Allah. Wahyu ini kita tidak boleh nak fikir rasionalnya kenapa dan mengapa. Ya, boleh jadi kita boleh fikir dan boleh jadi kita tak boleh fikir pada permulaannya. Selepas daripada dilakukan pengorbanan itu, barulah ada rasional. Ya. Kalau kat sini, walaupun pensyariatan daripada korban itu sendiri, kita kata kita dapat sembelih daging, dapat makan daging, tapi sebenarnya yang kat sini bukan Allah Ta'ala nak suruh sangat kepada pengorbanan itu, yang korban sembelihan itu, ya, dan slaughtering itu, tak. Tapi yang utama sekali ialah Allah Ta'ala ini nak uji hati Nabi Ibrahim itu sendiri. Nak uji, adakah bila aku suruh Nabi Ibrahim ini buat sembelih anak ni, berkocak tak hati dia? Hati dia ada turun naik tak bila aku suruh dia sembelih? Sebab Nabi Ibrahim dalam banyak-banyak Nabi ni, Nabi Ibrahim salah seorang orang yang menerima banyak ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kecil lagi dia dipelihara oleh ayah dia tu. Ayah dia tu buat berhala. Nabi Ibrahim
sendiri, ajak orang supaya tak sembah berhala. Tengok Allah Ta'ala buat kerja macam ni. Kan? Kemudian dengan ayah dia lagi, dengan raja dia lagi, sampailah Nabi Ibrahim kena usir semua dari rumah, bergaduh dengan raja dia lagi, sebagaimana kita baca dah hari itu, tentang macam mana ya pergaduhan dengan Namrus tu sendiri. Okey, tak masuk lagi poin ni. Sehinggalah Nabi Ibrahim ini diusir, ya. Akhir sekali bila dah tua baru dapat anak, semua anak pula. Semua anak pula. Tapi Nabi Ibrahim ini buat kerja ni. Jadi bila Nabi Ibrahim buat, wa nadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Ya, memang Nabi Ibrahim ini buat sungguh-sungguh kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok di sini keikhlasan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam buat Quran. Okey, satu lagi saya nak sebut tentang pengorbanan Hajar. Ni saya kadang-kadang saya rasa tak aci lah. Penceramah ni suka sangat sebut tentang perjuangan orang lelaki, pengorbanan orang lelaki. Mana orang perempuannya? Kan? Sedangkan perempuan juga salah seorang daripada mereka yang berkorban dalam dunia Islam. Kalau kita tengok Hajar alaihissalam, macam mana dia berkorban? Dia terima Nabi Ibrahim kata aku nak pergi, nak keluar. Hajar kata okey, no problem. Ya, jadi dia keluar kerana Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim keluar kerana Allah Ta'ala suruh. Bila Allah Ta'ala suruh, kata kena pergi keluar, pergi berdakwah, pergi bagi tahu pada masyarakat, ya, maka Hajar menerima dengan sabar. Sedangkan masa tu Hajar ada Ismail alaihissalam, kecil lagi, di kawasan yang kering kontam. Tapi ketabahan dan kesabaran yang ada pada Hajar itu menyebabkan pengorbanan yang ada pada Hajar itu juga kita perlu fikir dan kita perlu ambil iktibar kepada dia. Sebab itu kalau kita lah yang ada suami-suami ya, kalau suami